Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya Mas Abayu. Sekali lagi saya mengambil kesempatan yang Allah berikan ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam membentangkan lagi perkembangan semasa di dunia pada hari ini. Yang mana sama ada kita bersetuju atau tidak, kita telah pun berada di dalam suatu ruang masa kini yang sebenarnya adalah titik terakhir, landasan terakhir ataupun tapak terakhir kepada perjalanan alam semesta. Dalam arti kata lain, kiamat akan berlaku, itu pasti sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebagaimana saya nyatakan sebelum ni, saya tak pasti bila saya boleh dapat buat lagi video-video, dan dah lama saya tak ke udara. Hari ini saya dapat lagi kesempatan untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ini semua atas ketetapan daripada Allah. Kita merancang, Allah yang menentukan. Jadi Alhamdulillah, perancangan saya tidak ada lagi nak buat video. Tapi dengan apa yang berlaku dalam waktu semasa ini dan waktu baru-baru ini, saya terpanggil untuk kembali meneruskan pembentangan dan juga penjelasan secara ilmiah untuk menjadi satu lagi ruang kepada kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, dalam meneroka atau meneruskan perjalanan di dalam zaman yang sangat mencabar pada saat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berterus terang dalam soal yang akan saya sampaikan. Tidak ada lagi cerita-cerita ataupun cara-cara untuk berseloka ataupun memberikan imbalan-imbalan untuk berfikir. Tetapi saya nak terus kepada perkara-perkara yang nyata yang sedang berlaku di dalam kehidupan kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang mengalami satu situasi yang mana ini adalah berpunca daripada apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita selama ini. Hari ini, di mana-mana di atas muka bumi dunia hari ini sedang berteriak, masyarakat dunia sedang menjerit dan dalam keadaan penuh serba dan kebingungan. Masalah ekonomi yang melanda di seluruh dunia, di Malaysia, Indonesia, di Timur Tengah, bahkan di Turki. Saya tinggal di Turki, di Eropah, bahkan di Northern America. Saya berhubung terus dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat saya yang berada di semua pelosok dunia untuk saya melihat atau mendapatkan input-input daripada mereka. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, dunia memang sedang melalui fasa peralihan, fasa perubahan yang sangat total. Ini yang sedang berlaku. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan bersetuju atau tak bersetuju, itu bukan soalnya. Ini penjelasan daripada saya. Dunia sedang melalui satu proses perubahan zaman yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW berulang-ulang kali, yang telah Allah nyatakan di dalam Al-Quran berulang-ulang kali, bahawa akan ada perubahan demi perubahan kepada setiap peradaban. Peradaban yang telah pun pernah menguasai muka bumi pada satu masa musnah. Datang lagi peradaban yang baru, musnah. Datang lagi peradaban yang baru, silih berganti, tuan-tuan dan puan-puan, dan akhirnya ia tetap musnah. Dan pada kali ini, pada saat ini, tuan-tuan dan puan-puan, peradaban akhir zaman akan bermula dengan jelasnya. Dan saya melihat ini sebagai satu jawapan kepada semua persoalan-persoalan, semua kajian-kajian yang telah saya lakukan dan saya temui
dan telah saya hadiri beberapa sesi-sesi perbincangan, dan input yang saya dapat perolehi daripada sahabat-sahabat saya di seluruh dunia, memang jelas kita sedang berada di satu titik atau satu garisan yang akan memisahkan peradaban yang sedang ada, sedia ada, kepada satu peralihan zaman yang sangat besar di hadapan. Soalnya di sini tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana keadaan kita pada masa ini untuk menentukan keadaan kita pada masa peralihan zaman. Bukan lagi nak tunggu 10 tahun, bukan lagi nak tunggu 100 tahun. Dah bermula pada saat ini peralihan itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukalah mata hati, lihat sekeliling. Jangan lagi mengikut kata-kata daripada mereka-mereka yang sebenarnya ada kepentingan dalam kehidupan untuk derajat masing-masing. Tetapi tanya pada diri sendiri, adakah tuan-tuan dan puan-puan meyakini apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kehidupan? Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan tuan-tuan dan puan-puan, bahkan dalam kehidupan saya sendiri, kita sedang melalui masanya. 2023 adalah tahun peralihan zaman yang akan merubah segala corak-corak yang ada di atas muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan berada di bahagian mana sebenarnya? Adakah berada di bahagian yang akan pasti menuju kepada kesengsaraan, ataupun tuan-tuan dan puan-puan akan berada di dalam ruang yang akan menuju kepada kesejahteraan? Jangan mengharapkan sesuatu berlaku secara tiba-tiba datangnya daripada langit yang akan menarik tangan kita keluar daripada jurang. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan harus melakukan usaha perjalanan itu dan kembalikan diri tuan-tuan dan puan-puan kepada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tuan-tuan dan puan-puan lihat sekeliling hari ini. Apakah masalah yang paling besar yang sedang dialami oleh masyarakat? Sahabat-sahabat, keluarga, saudara, apa yang sedang berlaku? Janganlah kita menidakkan realiti. Lihat betul-betul. Adakah tuan-tuan dan puan-puan merasa tenang dengan apa yang sedang berlaku di atas muka bumi pada hari ini? Jika jujur pada diri sendiri, mulakanlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Tasdikkan hati kita, tetapkan keimanan kita kepada Allah. Maka tanyalah pada diri, tanya pada hati kita, rujukkan betul-betul apakah yang sedang kita lalui pada hari ini. Adalah sesuatu yang tidak boleh kita nafikan, bahawa kita sedang berada di dalam ruang yang penuh dengan kegelapan, kekeliruan. Tuan-tuan dan puan-puan, dunia hari ini hanya melihat manusia yang mempunyai kedudukan yang hebat pada dirinya untuk menjadi sebagai satu rujukan. Tetapi bagaimana pula dengan suasana yang sebenarnya? Adakah kita melihat kebenaran, atau kita sebenarnya telah diselisihkan daripada realiti kebenaran, lalu kita melihat ianya baik, tetapi sebenarnya yang membawa kita, mendorong kita kepada keburukan. Tuan-tuan dan puan-puan, di Turki ini, hari ini saya dah masuk hampir setahun saya berada di Turki. Sebelum ni saya pernah dama dulu di sini dan saya balik kerana ada isu pandemik, dan saya selepas selesai pandemik boleh bergerak keluar, saya kembali ke Turki dan hampir setahun saya dah berada di sini. Saya melihat apa yang berlaku, perubahan yang sangat ketara. Saya melihat perubahan sikap, saya melihat perubahan manusia-manusia di sekeliling yang sangat luar biasa. Saya tidak duduk di kawasan-kawasan yang hanya melekakan, maknanya
yang indah, yang cantik. Saya memilih kawasan yang jauh daripada ibu kota ataupun downtown Istanbul. Saya duduk di hujung kawasan ataupun bandar Istanbul. Dan saya berada di kawasan-kawasan yang mana kebanyakannya adalah mereka-mereka yang dikatakan agak kukuh ataupun kuat di dalam aspek agamanya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya perhatikan secara tiba-tiba di dalam beberapa bulan yang lepas, perubahan yang sangat ketara pada sikap, perubahan ketara yang pada cara hidup masyarakat di sini. Seolah-olah mereka ini bukan lagi manusia yang saya kenal, ataupun bukan lagi budaya yang saya fahami. Berubah secara total 360 darjah. Yang peramah tidak lagi peramah, yang jujur tidak lagi tidak ada lihat kejujuran. Jadi saya menjadi terkedu dengan suasana itu, dan saya kemudian membuat analisa berterusan. Dan saya rujuk dengan sahabat-sahabat saya di luar. Saya perhatikan dan saya dapat input yang sama. Jadi di sini berlaku perubahan yang sangat besar, kebencian yang meluap-luap kepada sesama sendiri. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, sesama jiran tidak ada lagi harmoni, tetapi saling meletakkan posisi yang akan akhirnya membawa kepada perbalahan. Tetapi bila ditanya kepada mereka apa puncanya, mereka sendiri tidak mengetahui apa yang menyebabkan mereka berbalah satu sama lain. Seolah ada satu ketakutan, seolah ada satu perkara yang menyebabkan mereka membenci di antara satu sama lain. Tuan-tuan dan puan-puan, berlaku tak di tanah air, berlaku tak di Indonesia, berlaku tak di mana-mana juga tuan-tuan dan puan-puan tinggal. Kerana itu berlaku di tempat ataupun di kawasan di mana saya sedang bermastautin. Seolah-olah ada berlaku satu reset yang menyebabkan hilang segala-gala perkara yang saya kenali. Maka daripada situ, ianya telah menjadi sebagai satu jawapan dan melakukan berbagai-bagai lagi penelitian, dan akhirnya jawapan itu sampai dan saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, reset telah bermula. Reset, bukan reset dalam bahasa Indonesia tu research. Reset ni maksudnya diubah begini. Peralihan itu telah berlaku. Manusia hilang kemanusiaan dan tidak ada lagi faham erti kasih sayang. Akan berlaku penindasan yang tidak ada lagi erti mengenali keadilan. Penipuan yang sangat luar biasa berlaku. Perkara-perkara yang batil akan menjadi satu yang biasa. Perkara-perkara yang ditegah oleh Allah dan Rasulnya bukan lagi menjadi satu yang menakutkan. Tapi bila ditanya kepada mereka, mereka menjadi bingung. Mereka juga tidak jelas kenapa aku buat begini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Buka Al-Quran, rujuk kepada Al-Quran, sujud kepada Allah. Jangan tanya, jangan lihat ataupun dapatkan mana-mana cerita daripada manusia-manusia, tetapi dapatkanlah kebenaran itu daripada Allah dan Rasulnya. Dah ditinggalkan kepada kita, rujuklah kepada Al-Quran dan Sunnah junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kita sedang berada pada satu masa di mana peralihan zaman sedang berlaku. Tuan-tuan pilih nak berada pada kelompok yang menentang kepada kebenaran atau
kelompok yang membawa kepada kebenaran. Sama-sama kita fikirkan, sama-sama tuan-tuan dan puan-puan renung-renungkan. Salam sejahtera daripada saya, Mas Abayu, di Istanbul, Turki.